saudari sekalian, apa khabar? Semoga semua sihat. Walaupun kita masih tidak dapat berkumpul secara fizikal, namun walau di mana kamu berada, kehadirat Tuhan tetap bersamamu. Sebelum kita mendengar khutbah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih kerana telah mengumpul kita bersama secara talian untuk mendengar ajaran firman-Mu. Bukalah telinga, minda dan hati kita untuk menerima ajaran-Mu hari ini, kerana firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ini Maya, umurnya 7 tahun. Pada suatu hari, Pakcik Raya nampak Maya meminta sedekah di tepi jalan. Pakcik Raya menanya, "Mana ibu bapa kamu?" Rupa-rupanya ibu bapa Maya meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Semenjak itu, Maya sering meminta sedekah, tidur di kaki lima dan mencuri makanan. Dia juga tidak pergi ke sekolah lagi. Pakcik Ryan kasihan padanya lalu membawa Maya pulang ke rumahnya. Maya diberi baju bersih, makanan dan dimandikan. Kemudian Pakcik Ryan dan isterinya Rose membuat keputusan untuk mengambil Maya sebagai anak angkat. Maya kini telah diberi identiti baru, iaitu anak angkat kepada Pakcik Ryan dan isterinya. Maya tidak lagi tidur di kaki lima ataupun meminta sedekah ataupun mencuri makanan. Sebaliknya, Maya menjalani kehidupan dalam identiti barunya sebagai anak. Dia pergi ke sekolah, buat kerja rumah, dapat bermain dengan mainan dan juga makan bersama dengan keluarga barunya. Tema penting dalam cerita tadi ialah identiti baru. Sama juga dalam Kristus, kita telah diberi identiti baru, iaitu sebagai anak Tuhan. Kalau kita semua telah diberi identiti baru sebagai anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup? Marilah kita belajar bersama-sama daripada Efesus bab 4 ayat 17 hingga 24. Ya, mari kita baca bersama-sama dan cikgu meminta bahawa semua mengambil perhatiannya kepada ayat-ayat yang telah diwarnai di depan skrin anda. Ya, mari kita baca bersama-sama. Oleh itu, demi nama Tuhan aku memberikan amaran ini. Janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang berfikiran sia-sia. Mereka tidak dapat memahami apa-apa. Mereka tidak mengenal kehidupan yang diberikan oleh Allah kerana mereka jahil dan degil. Mereka tidak mempunyai perasaan malu lagi. Mereka menuruti segala hawa nafsu dan terus-menerus melakukan segala perkara yang tidak senonoh. Bukan itu yang kamu pelajari tentang Kristus. Kamu tentu sudah diberitahukan tentang Dia. Sebagai pengikutnya, kamu telah menerima ajaran benar tentang Yesus. Oleh itu, buanglah cara hidup yang lama yang menyebabkan kamu berkelakuan seperti dahulu. Cara hidup itu membinasakan kamu kerana kamu dikuasai keinginan yang menyesatkan. Hati dan fikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya. Hendaklah kamu hidup seperti manusia baru yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan demikian, orang yang dapat melihat bahawa kamu mengamalkan hidup yang menyenangkan hati Allah dan yang suci. Dalam Efesus bab 14 ayat 17 hingga 19, Paulus memberi amaran yang tegas. Janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenali Allah, yang berfikiran sia-sia. Maksudnya jangan kita hidup seperti orang yang tidak percaya pada Allah, yang tidak mengenali Yesus. Kenapa? Kerana itu bukan jenis hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dan kehidupan sebegitu ya menuruti hawa nafsu, kehendak daging. Seterusnya, ayat 20 hingga 21, Paulus mengingatkan kita bahawa kita telah diajar dan telah menerima ajaran benar tentang Yesus. Apakah ajaran benar yang kita telah terima mengenai Yesus? Pertama, Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita. Kedua,
Kita telah diberikan identiti baru apabila kita percaya pada Yesus. Pada saat itu, kita dijadikan anak Tuhan. Dan ketiga, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Saudari-saudara sekalian, oleh kerana kita telah diberi identiti baru, iaitu sebagai anak Tuhan, kita seharusnya buang segala cara hidup lama yang mengikut hawa nafsu, yang mengikut kehendak daging. Soalannya ialah, adakah kita seharusnya terus menjalani cara hidup lama kita yang penuh dengan dosa? Tentulah tidak. Dalam cerita tadi, apabila Maya diambil sebagai anak kepada Pakcik Ryan, dia tidak tidur lagi di kaki lima. Dia tidak meminta sedekah lagi ataupun mencuri makanan, kerana itu cara hidup yang lama. Maya telah diberi identiti baru. Dia telah meninggalkan cara hidupnya yang lama. Sama juga, kita juga sudah menjadi anak Tuhan. Kita mesti belajar menjalani hidup yang menunjukkan bahawa kita anak Tuhan. Namun, walaupun sudah jadi anak Tuhan, sudah lama menjadi Kristian, kita masih mempunyai cara hidup lama kita yang tidak baik. Semua itu harus dibuang. Apakah cara hidup lama yang mesti dibuang? Mari kita baca bersama-sama Kolosi bab 3 ayat 8 hingga 9. Sila beri perhatian kepada sifat atau perangai yang telah diwarnai di skrin depan kamu. Ya. Tetapi sekarang kamu tidak boleh berbuat hal-hal ini lagi. Marah, mengamuk dan mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Janganlah caci maki orang ataupun guna kata-kata lucah. Janganlah saling mendustai kerana kamu sudah membuang hidup yang lama dan semua sifatnya. Saudara-saudari, apabila kita membaca ayat ini, nampaknya macam ada 6 cara hidup lama sahaja yang kita mesti buang. Tetapi sebenarnya, ini bukan senarai yang penuh, bukan senarai yang lengkap. Ya. Terdapat lain cara lama yang mesti kita buang juga. Contohnya, sifat pentingkan diri sendiri. Semuanya saya dulu. Saya mesti dapat. Ya. Sifat gosip yang suka mengata. Perasaan dengki dan mencuri. Mencuri ini bukan sahaja mencuri wang, tetapi mencuri masa. Sepatutnya kita bekerja, tetapi kita tidur. Sepatutnya pergi belajar, kita tengok wayang, kita tengok televisyen, ya. Dan sifat yang suka fitnah, ya, ataupun balas dendam, dan banyak lagi. Asalkan sesuatu sifat atau perangai itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, itulah yang kita mesti buang daripada hidup kita. Cara hidup lama yang telah dibuang mesti digantikan dengan cara hidup mengikut kehendak Tuhan. Petua untuk mengikut kehendak Tuhan terdapat di ayat 23 yang mengatakan, hati dan fikiran kamu haruslah dibaharui sepenuhnya. Kalau anda sudah lama pergi ke gereja, pastinya anda telah banyak mendengar ajaran firman Tuhan, sehingga kan apabila pastor membaca ayat tertentu dari Alkitab, anda juga boleh baca ayat itu di dalam hati secara senyap. Apabila kita mula mengisi minda kita dengan firman Tuhan, minda kita mula ingat, minda kita mula hafal dan ketahui dan faham firman Tuhan. Dan secara beransur-ansur, minda kita akan diubah dan dibaharui mengikut firman Tuhan. Firman Tuhan mampu menginsafkan kita akan sifat dan sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan rela berubah apabila kita sudah fahami firman Tuhan. Dengan itu, tidaklah kita lagi menjalani hidup yang suka mendustai, bercakap bohong, yang suka gosip, yang pentingkan diri sendiri, hidup yang suka cemburu, balas dendam, marah, mengamuk dan seterusnya. Apabila kita membuang sifat atau sikap tersebut, inilah yang dikatakan menjalani kehidupan berasaskan identiti baru, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ia tidak masuk akal jika kita mengaku diri sebagai Kristian
tetapi masih hidup dengan sifat gosip, dengki, panas baran. Kalau macam itu, apa bezanya kita dengan orang duniawi? Maya dalam identiti barunya, dia pergi sekolah, buat kerja rumah, main dengan mainan dan makan bersama keluarga. Inilah kehidupan baru Maya. Sama juga dengan kita. Apabila kita mengaku diri sebagai seorang Kristian, biarlah orang dapat melihat kita ini benar-benar seorang Kristian, benar-benar seorang anak Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Ikut ajaran Tuhan. Saya mau mengakhiri sesi khutbah hari ini dengan 3 pelajaran. Yang pertama, kehidupan yang buang semua cara hidup lama yang berdosa ialah gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengaku diri sebagai seorang Kristian, maka kita mestilah cukup serius apabila firman Tuhan berkata, buanglah cara hidup yang lama dan hiduplah sebagai manusia baru. Tak kira sama ada di sekolah, di rumah, di pejabat, sama ada bersama kawan atau seorang diri. Inilah gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin anda rasa susah mau berubah, ataupun ada yang rasa ianya okey kalau berbohong, marah, gosip, benci kerana tak selalu buat. Tetapi semua sifat ini bukan ajaran Tuhan, bertentangan dengan ajaran Tuhan. Kalau begitu, kenapa mau terus simpan sifat-sifat ini? Tuhan mampu membantu kita semua berubah. Semua fikir untuk seketika. Apakah cara hidup lama yang perlu dibuang dalam hidup anda supaya gaya hidup anda menyenangkan hati Tuhan? Pelajaran kedua, bila mahu berubah, pasti akan berdepan dengan halangan. Syaitan akan membuat anda rasa sukar untuk berubah. Ataupun orang akan datang pada kamu dan kata inilah, itulah. Namun, kita perlu tetap fokus dan mintalah bantuan Roh Kudus untuk membantu kita buang cara lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari, kalau gagal, tidak apa, cuba lagi. Jangan senang putus asa. Berubah ini bukan suatu proses yang senang, tetapi Roh Kudus akan menolong kita hidup sebagai manusia baru, sebagai anak Tuhan. Pelajaran ketiga, Tuhan telah menempatkan kita dalam komuniti Kristian di kalangan saudara-saudari seiman, supaya kita boleh saling mendorong, saling menggalak dalam menjalani kehidupan rohani kita. Amat susah bagi kita berubah tanpa dorongan dan galakan saudara seiman. Secara singkat, Tuhan telah memberikan apa yang kita perlu, firman-Nya, Roh Kudus dan saudara seiman, supaya kita boleh menjalani hidup berasaskan identiti baru yang menyenangkan hati-Nya. Mari kita semua bangkit dan berdoa bersama. Oh Tuhan, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Bantulah kami menjalani kehidupan berasaskan identiti baru dalam Kristus, untuk buang cara hidup lama yang berdosa. Apabila kita kembali kepada cara hidup lama, kami meminta Roh Kudus membantu kita lepaskan cara hidup lama itu, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.